Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Minta maaf saya lambat malam ni. Ada pasien saya tadi. Allahu akbar. Assalamualaikum kawan-kawan. Katalis, malam ni saya pakai phone, saya tak pakai laptop. Selamat malam. Ni saya masak tadi nasi kuning. Ni ada apa ni, lala, tak sempat makan. Saya masak-masak semayang, terus mai kasut kerja. Selamat malam Yang, selamat malam Asniza, jemput makan. Ni ada brokoli. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dulu, saya makan Ustaz. Nasi kuning. Allah Akbar. Jemput makan. Malam ni kita nak cerita pasal anxiety. Dengar tak suara saya? Dengar jelas tak? Jemput makan nasi kuning. Oh, salam, jom. Makan salam semua. Malam ni saya makan lala masak merah dengan brokoli. Jemput makan. Kau salah, abang baik Amalina. Jemput makan. Bagi ramai dulu. Saya masak tadi tak sempat nak makan, baru makan. Kau sayang. Tak malah, jom. Share dulu. Malam ni nak cerita pasal anxiety. Share. Dengan jelas tak Ju? Ju jangan jelas tak Ju? Jelas tak Ju? Selamat malam Sharon. Selamat malam semua kawan-kawan yang di mana saja anda berada. Jemput makan nasi dengan kepah lalau, nasi kuning. Ayam saya tak ambil. Okey, share dulu. Bagi 300 nanti saya cerita. Bagi kawan masuk dulu sampai 300. Malam ni topik dia anxiety. Malam ni je anxiety. Saya akan cerita macam mana anxiety berlaku kepada kanak-kanak kecil. Adakah dia boleh berjangkit? Adakah dia boleh turun kepada kanak-kanak? Adakah dia boleh merebak kepada suami, kepada isteri? Adakah dia boleh menyebabkan penyakit kemurungan? Adakah dia boleh dirawat? Adakah dia perlu masuk hospital? Adakah dia berbahaya? Adakah dia boleh baik dan juga dia boleh dirawat? Jom aku salam. Share dulu bagi 300 dulu. Nanti kita sembang pasal anxiety sambil-sambil sesuat. Makan. Ni saya masak sendiri tau, okey? Apa nama ni? Scallop. Jumpa makan. Saya tadi masak petang. Lepas tu saya masak maghrib, terus saya masuk kerja. Tak sempat nak makan, saya masuk dah ni. Nasi kuning. Bagi 300 dengan jelas. Alhamdulillah. 300 biji mata. Saya cerita pasal anxiety terus, okey? Share dulu bagi dia 300. Ada siapa-siapa nak bagi bintang, bagi bintang kat saya. Kuat. Bunyi kunyah. Aku salam kawan-kawan semua. Bagi jadi 300. Malam ni cerita pasal anxiety. Pengalaman saya, pengalaman mak saya, pengalaman anak saya, pengalaman saya sendiri tahu. Saya adalah doktor perubatan yang mengidap penyakit anxiety. Dan saya adalah orang yang baik buat masa sekarang saya baik. Dan saya akan share macam mana saya boleh baik merawat anxiety. Saya akan share juga macam mana kita nak bezakan kita ni GERD ataupun anxiety, ataupun GERD dan anxiety, ataupun anxiety saja, ataupun GERD saja. Nak dengar tak? Nak dengar tak macam mana budak kecil umur 6 tahun ada anxiety attack? Share dulu, okey? Share dulu bagi 300. Bila mata tu 300,
Nanti kita mula, kita sembang ramai-ramai. Jangan ke mana-mana dulu, okey? Sambil-sambil saya makan nasi ni. Selamat malam kepada semua kawan-kawan. Selamat malam. Assalamualaikum. Share dengan kawan-kawan dulu ya. 300 biji mata saya start cerita pasal anxiety. Kita bagi masa kat kawan-kawan kita masuk dulu supaya tak ketinggalan. Macam mana nak apa tu? Macam mana nak merawat mukbang lah. Macam cepat. Cepat bagi jadi 300 jom. Jom cuba 300 cepat. Macam mana nak tahu? Okey. Bagi biji mata tu 300. Kita tunggu biji mata tu 300. Share dulu. Bagi kawan-kawan kita tunggu 300 orang, kita mula cerita. Okey? Kita mula cerita. Jom. Supaya kawan-kawan kita tak ketinggalan. Kan ada yang baru habis solat, ada yang baru habis makan. Jadi kita tunggu masa kawan kita masuk dulu. Nanti kawan-kawan kita masuk nanti kesian kat dia. Dah 300 dah. Dah 300. Jom. Jom. Alhamdulillah saya dah makan, bersyukur. Jom. Apa sistem anxiety? Kejap. Okey, dah 300 ya. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Yang bersama saya malam ni Dr. Man TDR. Okey ya, dah boleh mula? Dah boleh mula dah? Okey, jom. Alhamdulillah. Jom, alhamdulillah Okey, dah boleh 363. Saya akan mula tajuk pada malam ni. Tajuk yang banyak orang minta. Tajuk yang ramai orang suka dan ramai orang minta saya bercakap. Dan saya bercakap ulang-ulang pasal tajuk ni. Tajuk yang sangat-sangat ramai orang alami, iaitu anxiety dengan panic attack. Okey, saya on, okey, saya start. Doktor pengamal perubatan yang merawat pesakit anxiety, dan juga saya juga mengidap penyakit anxiety. Saya mengidap penyakit anxiety ni lebih kurang pada selepas 2012. 2012. Lebih kurang 2012, 8 tahun lepas. Saya kena penyakit anxiety ni selepas saya kemalangan, dan juga saya dirompak di klinik dan juga di rumah. Saya kemalangan motosikal. Saya terkejut jatuh motor sebab kereta buat U-turn depan saya. Jadi saya terkejut. Sebelum tu, pada 2 tahun sebelum tu, saya pernah dirompak di rumah, cedera, dan juga dirompak dengan parang parang samurai di klinik saya dekat Cawangan Manja Square. Jadi tiga kejadian ini saya telah dimasukkan dioperate sebanyak 3 kali. Dan selepas pada tahun 2012 itu saya mengidap penyakit anxiety ataupun panik. Saya kerap berdebar-debar. Jadi saya jadi macam blur. Saya akan jadi macam rasa nak mati, rasa sesak nafas, rasa macam tak boleh fokus, rasa seram sejuk, rasa macam tak cukup oksigen. Saya tak boleh duduk kesorangan, saya tak boleh duduk diam-diam. Kalau saya duduk diam-diam seorang-seorang, saya akan rasa macam lemas. Saya rasa macam bilik saya ni macam kecil. Saya rasa macam kecil, rasa macam lemas. Dan saya takut duduk seorang-seorang. Jadi klinik saya tu saya dah letak palang semua supaya tak ada pencuri masuk. Pencuri tu masuk ketika saya sedang bekerja. Dia tendang pintu, 4 orang Melayu bawa parang samurai, 1 parang biasa 3. Jadi saya selamatlah, tak ada apa-apa kecederaan. Tapi trauma selepas kejadian tu menyebabkan saya mengidap penyakit anxiety. Dan saya sebenarnya adalah orang yang mempunyai personality type A, yang itu cepat runsing, cepat risau, cepat takut, fikir banyak, susah hati, suka berkhayal, perfectionist. Lepas tu kalau satu benda saya nak buat tu, saya nak kalau boleh satu benda tu saya nak sempurna. Saya tak boleh benda tu tertinggal. Kalau 5 benda hari tu nak buat, jadi tertinggal satu, saya akan mula jadi panik. Lepas tu saya tak boleh lambat. Kalau saya lambat tu, macam appointment pukul 10 tu, saya dah pukul 9.45 tu saya dah panik. Kalau saya terlewat pukul 10 tu, saya dah start jadi panik. Jadi berdebar, seram sejuk, rasa nak pitam, nak jatuh. Jadi sejak itulah saya mengidap penyakit anxiety, dan saya cuba rawat diri saya macam mana nak baik penyakit anxiety tanpa ubat-ubatan. Okey.
Jadi mulai pada 2012, saya merawat diri saya dengan cara tanpa ubatan, iaitu saya tak boleh kesorangan, saya tak boleh duduk seorang-seorang, saya tak boleh duduk macam khayal, saya tak boleh teringat balik sejarah-sejarah saya tu kena pukul, kena tetak, kena jatuh motor, terkejut, kecederaan, semua saya tak ada teringat. Kalau saya teringat sejarah tu, saya akan mula jadi sedih, sebab lepas tu saya akan jadi sesak nafas, saya akan jadi panik dan anxiety saya datang. Jadi apa yang saya buat untuk merawat anxiety saya ni adalah dengan cara saya busykan diri saya. Nombor satu, masa saya ajar kawan-kawan semua, nombor satu, kita tak boleh ingat sejarah-sejarah kita yang lama, sejarah kita yang sedih, sejarah kita yang pernah kecederaan, sejarah kita pernah ditindas, dilukai, ditinggalkan, kecederaan kita ke, trauma kita ke, ataupun sejarah kita dengan family kita ke, sejarah kita dengan anak-anak ke, sejarah kita, kesedihan kita dengan mak bapak ke, dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan majikan ke, dengan apa-apa saja kemalangan hidup sama ada kita alami ataupun kita dengar ataupun kita baca ataupun kawan cerita. Kalau kita teringat saja sejarah tu, kesakitan tu, maka anxiety kita akan datang. Jadi saya merawat diri saya dengan cara satu, saya tak boleh ingat langsung tentang sejarah-sejarah lama, kita lupakan. Nombor dua, saya busykan diri saya. Kena busykan diri. Kalau nak baik anxiety, kita kena busykan diri. Kalau siapa nak tahu simptom-simptom anxiety macam mana nak bezakan GERD dengan anxiety, tunggu sekejap. Saya akan cerita macam mana nak kenali anxiety dan membezakan penyakit anxiety dengan penyakit paru-paru, dengan penyakit jantung, dengan penyakit usus, dengan penyakit telinga dan sebagainya. Macam mana kita nak bezakan ini adalah anxiety dan ini adalah penyakit-penyakit yang jantung, paru-paru, usus dan sebagainya. Kalau nak tahu, tunggu dengan saya. Jangan ke mana-mana, okey? Share dan jangan ke mana-mana. Stay dengan saya. Yang selepas itu, pertama, kita kena terima kenyataan bahawa kita ada anxiety. Syarat nak baik, nombor satu, kita kena terima kenyataan bahawa kita ada anxiety. Tetapi sebelum kita terima kenyataan itu, kita kena pergi jumpa dengan doktor dulu. Cek dulu jantung kita, cek paru-paru kita, cek darah, cek urin, cek x-ray, cek scan, teropong dan sebagainya, buat ECG, buat stress test. Apa-apa saja yang kita rasa kita perlu buat, kita pergi jumpa dengan doktor. Cek dulu keseluruhan badan kita. Selepas kita cek, doktor akan beritahu anda semua normal. Okey, perkataan normal tu tidak benar. Sebenarnya perkataan normal tu salah. Tidak ada apa-apa benda dalam badan kita yang dikatakan normal. Sebab bila kita rasa sakit, maka kita berjumpa dengan doktor. Doktor akan kata tak ada apa-apa, awak tak ada apa-apa. Tu salah. Sebenarnya kita berjumpa dengan doktor bila kita rasa perasaan sesuatu benda tu, maksudnya kita sedang kesakitan. Cuma beza dia adalah sama ada kita betul-betul sakit jantung ataupun paru-paru ataupun usus ataupun GERD ataupun gastrik ataupun masalah otak, ketumbuhan otak ataupun masalah telinga, imbalance, vertigo, saraf dan sebagainya, ataupun anxiety. Dua tu saja. Kalau sekiranya doktor cek, doktor scan, doktor teropong, buat blood test, buat ECG, buat stress test, buat semua, doktor jumpa, memang dia akan kata awak ni ada masalah jantung, awak ni ada masalah gastrik, awak ni ada masalah GERD, usus dah mula membengkak, ada masalah paru-paru, ada asma. Doktor akan cakap. Jadi kalau ketika tu doktor akan kata awak ni memang ada masalah sistem. Kalau sekiranya doktor kata awak ni normal, usus saya scan normal, jantung saya buat jantung test normal, buat ECG normal, buat stress test normal, buat teropong kolonoskopi normal, gastroskopi normal, OGDS semua normal, buat CT scan otak semua normal. Jadi kalau sekiranya kita buat test, doktor dah kata normal, tetapi kita masih merasai itu adalah bukan sistemik punya penyakit, itu adalah penyakit anxiety. Macam mana nak membezakan sistemik ataupun anxiety? Macam mana nak beza? Okey, dengar elok-elok dengar elok-elok kawan-kawan share dulu dan dengar elok-elok macam mana kita nak membezakan penyakit tu sistemik, jantung, paru-paru, buah pinggang, usus dan sebagainya, ataupun anxiety. Bezanya adalah, dengar penyakit anxiety selalunya hilang masa kita tidur, masa kita sibuk, masa kita mandi, masa kita makan, masa kita shopping, masa kita tengah busy-busy bekerja, apa semua, shopping, jalan-jalan, anxiety ataupun simptom tu akan hilang. Makan hilang, tidur hilang, tengah mandi hilang, tengah sibuk bersembang hilang, tengah main hilang. Yang penting masa tidur, simptom tu hilang. Kalau sekiranya kita sakit jantung, sakit paru-paru, rosak, usus rosak, GERD
angin, gastrik, kembung, saraf rosak, tulang patah, kepala ada kanser, ketumbuhan telinga, vertigo, telinga rosak dan sebagainya. Sakit tu akan ada siang dengan malam. Batu karang ke, ada usus, masalah ketumbuhan ke, demam panas ke, denggi ke, bisul ke, sebaceous cyst ke, uterine fibroid ke, ovarian cyst ke, ketumbuhan breast cancer ke, apa benda kan. Penyakit tu akan ada siang dengan malam. Siang pun dia ada, malam pun dia ada. Tengah tidur pun dia akan terbangun. Bukan terbangun sebab kencing tau, bukan terbangun sebab sakit. Sakit dada, sakit perut, sakit usus, tercerit-cerit, termuntah-muntah darah, muntah asid dan sebagainya. Dia akan sakit perut. Jantung ke paru-paru dia akan terbangun tengah malam. Tetapi kalau anxiety, tidur dia baik, main dia baik, sibuk busy kerja dia lupa. Tengah pergi shopping, beli barang emas, pergi barang-barang, beli baju-baju raya, husband bagi duit banyak bershopping-shopping kan, maka benda tu hilang. Tapi bila duduk diam, duduk sorang-sorang, duduk dalam gelap, tengah tengok TV, nak tidur, baru bangun tidur, tengah dalam kereta, tengah tempat gelap, dalam lift, sorang-sorang dalam kereta sebagainya, masa itulah anxiety tu datang. Dengar perbezaan dia. Dengan perbezaan dia, anxiety tu akan hilang selalunya waktu tidur. Dan bila dia dah test dah, doktor dah test dah dalam perut dia dah teropong semua normal. Jadi kalau doktor dia buat test semua normal, tetapi simptom tu angin berdebar, kembung, loya, nak muntah, berdebar-debar, telinga berdesing, rasa nak mati, rasa jantung tu nak tercabut, rasa tak tentu arah, itu adalah penyakit anxiety. Faham? Itu adalah simptom dia. Yang kedua, saya nak membezakan apakah penyakit GERD ataupun anxiety. Penyakit GERD macam saya pesan, penyakit GERD tu akan ada pedih dan naik sampai ke tekak. Acid tu reflux, gastroesophageal reflux diseases, acid tu akan naik sampai ke tekak, sampai pedih sampai ke atas sini. Kalau penyakit gastrik, selalunya dekat perut ni saja. Dekat sini saja. Dekat sini saja gastrik, pedih sini, dia akan naik sampai heartburn. Tetapi kalau gastroesophageal reflux, selalunya dia sampai naik ke tekak, masam, dia akan jadi pedih sampai masam. Tu gastroesophageal reflux. Dan waktu tengah makan pun kadang-kadang dia reflux, kadang-kadang sampai nak terloya, sampai nak termuntah, sebab asid tu keluar. Kadang-kadang waktu tidur tengah malam pun dia akan pedih, tengah tidur pun dia akan pedih, tengah tidur pun asid akan tumpah. Asid kan, bila kita tidur kan, asid tu akan tumpah kan, dia akan jadi pedih waktu tengah tidur. Jadi orang yang ada gastroesophageal reflux, dia akan sakit sepanjang masa, siang dengan malam, tengah shopping pun ada, tengah beli barang emas pun ada, tengah kerja pun ada, tengah makan pun ada, tengah tidur pun ada, tengah bermain bola pun ada, tengah busy pun penyakit gastroesophageal reflux dengan gastrik tu tetap akan ada. Faham? Yang keduanya, gastroesophageal reflux dengan gastrik ni, bila doktor teropong dia akan jumpa. Jadi dia akan nampak. Nombor tiganya, bila doktor dah confirm gastroesophageal reflux GERD ni, GERD dengan gastrik ni, doktor akan bagi ubat ubat untuk kurangkan asid dan ubat untuk menghalang asid naik ke tekak. Antaranya adalah Gaviscon Plus. Yang ketiga, kalau doktor dah kasih ubat, sepatutnya ubat untuk kurangkan asid dan menghalang asid keluar, sepatutnya ubat tu akan kurangkan asid dan GERD dengan gastrik akan kurang dan akan baik. Tetapi kalau siapa yang ada anxiety, dia makan ubat GERD, tak baik-baik, tak hilang-hilang juga, itu bukan GERD, itu adalah anxiety. Faham? Tetapi ada orang GERD datang dengan anxiety. Dia ada dua-dua. GERD pun ada, anxiety pun ada. Okay? Jadi kalau anda nak tahu macam mana GERD akan ada siang dengan malam, tengah tidur pun akan ada. Anxiety pula akan hilang waktu kita sedang tidur, waktu kita sedang sibuk, waktu kita sedang busy, waktu kita sedang tak perasan, maka anxiety akan hilang. Itulah cara nak membezakan antara penyakit yang sistemik dengan penyakit anxiety. Okay? Tetapi orang yang ada anxiety ni selalunya dia ada ciri-ciri dia ada orang-orang tertentu yang akan dapat. Orang yang macam mana nak dapat? Orang macam mana yang akan dapat anxiety? Nak tahu, tunggu sekejap, saya minum air sekejap. Nak tahu tak orang yang macam mana peluang terlebih tinggi untuk mendapat anxiety? Apakah sebab-sebab dia dapat anxiety? Dan adakah boleh turun kepada anak? Adakah boleh berjangkit kepada suami dan isteri? Adakah boleh menyebabkan keborongan? Nak tahu? Tunggu sekejap, saya minum air. Alhamdulillah. Okay. Penyakit anxiety ni sebenarnya adalah penyakit yang boleh turun kepada anak. Kenapa dia boleh turun kepada anak? Sebab penyakit anxiety ni sebenarnya ada ciri-ciri ataupun faktor-faktor tertentu yang ada kepadanya. Orang yang personality type A,
personality type A lebih senang kena. Okey, orang personality type A ni macam mana tahu? Cepat runsing, cepat risau, banyak soal, banyak tanya, banyak songel, banyak soalan, otaknya laju, perfectionist, susah nak percaya dengan orang. Lepas tu otaknya laju, susah nak berhenti. Orang yang anxiety ni, kalau sekiranya orang tu lagi bijak, lagi mengaji tinggi, lagi banyak, lagi otaknya lagi laju, lagi pandai, lagi susah nak baik. Orang yang ada anxiety, kalau mengajinya rendah ataupun makcik-makcik kampung yang tidak ada pengajian lebih tinggi, otaknya tak pandai sangat, senang nak baik. Sebab orang anxiety ni, otaknya lagi laju, lagi banyak soal, lagi banyak laju, lagi banyak songel, lagi banyak laju, lagi banyak Google, lagi banyak tanya, lagi itu, lagi itu. Jadi soalan-soalan itu berpunca daripada otak belakang kita. Otak kita ada dua bahagian. Okey, orang anxiety ni, personality type A lebih senang kena. Tapi bukan bermaksud orang yang personality type A itu mesti kena. Okey, type A personality, bezanya adalah type B ni macam ni. Type B ni macam ni. Saya bagi contoh ya. Type B ni macam, okey, abang beras habis. Tak apalah, besok je lah beli. Abang bil elektrik tak bayar lagi. Tak apalah, esok kemudian 2-3 hari lah. Abang susu anak habis. Besok je lah. Abang pergilah tolong ni sekejap. Dia lepak je, dia tak ada urgency, dia tidak ada panik, dia tidak ada risau, dia tak ada, dia lepak je. Itu adalah personality type B. Type B dengan type A. Type A ni bukan blood group ya, bukan blood group A ya. Type A ni senang untuk mendapat anxiety. Kalau sekiranya dalam hidup dia akan mengalami trauma. Sama ada trauma dia daripada kecil ataupun trauma dia besar. Trauma yang macam mana? Trauma sama ada dia sendiri mengalami kesakitan, dia mendapat penyakit, dia pernah accident, dia pernah mengalami sesuatu kejadian peristiwa yang menyebabkan dia sakit, ataupun mak dia sakit, ayah dia sakit, anak dia sakit, suami dia sakit, ataupun orang yang berdekatannya sakit, ataupun dia nampak, ataupun dia dengar, ataupun dia baca dekat WhatsApp group, dalam Facebook, dekat Instagram, dekat Google, dia nampak. Bila dia nampak, dia teringat orang yang type A ni senang mendapat penyakit anxiety. Sebab orang type A ni otaknya cepat risau. Risau tu penting. Tetapi orang type A ni, kalau dia terlampau risau, terlampau takut, dia akan jadi anxiety. Semua orang perlukan risau dan perlukan takut. Tetapi kalau penyakit tu kalau sekiranya dia terlampau risau, terlampau takut, maka dia akan menjadi penyakit. Setiap orang kena ada takut dengan risau. Takut nanti fail exam, takut tak bayar bil nanti elektrik kena potong, takut pergi kerja lambat nanti bos marah, takut nanti tak masak nanti suami marah, takut sekiranya nanti tak baca buku nanti cikgu marah, takut sekiranya tak lari nanti kena gigit anjing, takut sekiranya nanti kalau tak sembunyi nanti anjing tu gigit. Faham tak? Takut pergi tempat gelap, takut ada hantu. Takut tu penting. Tetapi kalau sekiranya terlalu takut, maka dia akan menjadi penyakit. Jadi orang sekarang ni tak sama macam orang dulu. Orang dulu type A personality tak berdapat anxiety sebab dulu tak ada WhatsApp, tak ada Google, tak ada Facebook, tak ada handphone yang boleh bergerak, tak ada news yang cepat yang kita nampak. Okey, tak ada benda-benda tu semua. Sekarang ni media masa, sama ada WhatsApp, sama ada Facebook, Instagram, Google, semua kita akan diberitahu. Sekarang ni orang jatuh motor 1 minit, sekarang tu semua orang tahu. Kalau tak betul, percaya dekat saya. Setuju tak dengan saya? Sekarang ni kalau kata sekiranya ada kejadian sesuatu, dia ambil gambar, dia terus kat Facebook, kat Instagram, dekat WhatsApp group, dia beritahu ada satu mamak tu jatuh motor tu kena langgar. Sekarang tu satu Malaysia dah tahu. Okey, orang tu kena potong kepala, jatuh accident, kepala tercabut, jatuh bangunan, terjun bangunan, aduh, orang tu mati terkejut sakit jantung, orang ni, aduh, benda yang menakutkan. Tak ada pun orang cerita Dr. Mansur jual vitamin, Dr. Mansur makan nasi kuning. Tak ada, orang tak cerita. Orang cerita benda yang scary, yang menakutkan, pasal penyakit, pasal orang tu mati, pasal kejadian tu, pasal kejadian ni. Jadi orang sekarang senang kena dapat anxiety sebab terlalu banyak benda yang kita dengar, yang kita nampak, yang kita diberitahu, yang kita boleh Google. Faham? Jadi kalaulah sekiranya saya ada personality type A, saya dapat dari mana? Saya dapat dari mak saya. Mak saya juga pengidap anxiety. Mak saya ada personality type A. Saya lebih teruk, tahu kenapa? Sebab bapa saya juga type A personality, mak saya juga type A personality. Bukan darah ya, bukan kumpulan darah ABCO ya. ABO bukan kumpulan darah. Personality, ciri-ciri, sifat-sifat, cara pemikiran kita, cara interaksi kita, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan, cara
kita menentukan sesuatu benda, kan, cara kita bertindak, cara kita terkejut, cara kita risau, itu adalah personality kita. Cara pakaian kita, cara kita jalan, itu adalah personality kita. Jadi orang yang personality type A ni boleh turun kepada anak. Sebab itulah saya cakap orang yang ada anxiety ni boleh turun kepada anak. Jangan ke mana-mana. Saya dah jumpa penyakit anxiety kepada anak yang berumur 6 tahun. Jangan ke mana-mana. Tunggu saya akan share. Saya akan kongsi dengan kawan-kawan semua, okay? Macam mana saya boleh baik, macam mana saya nak kongsi dengan semua. Saya tak ada jual ubat anxiety, ya. Saya tak ada jual ubat Xanax, dan saya tak merawat pasien anxiety sangat ataupun banyak sebab saya tak mampu. Saya akan refer kepada doktor pakar psikiatris, okay? Ubat-ubat doktor pakar psikiatris tu perlu diambil. Saya cuma complementary. Saya cuma membantu kawan-kawan semua macam mana orang yang ada anxiety ataupun sedang mengidap ataupun baru nak mengidap ataupun sedang makan ubat, macam mana kita nak baik. Dan ubat-ubat tu boleh dikurangkan dos dia. Ubat tu tidak berbahaya, Lepro ke benda ke Xanax ke benda doktor bakar bagi tu, itu adalah betul. Apa yang saya nak kongsi adalah macam mana kita nak mengawal diri kita supaya nombor 1, kita boleh kurangkan dos. Nombor 2, kita berhentikan ubat. Nombor 3, tidak menjadi teruk. Nombor 4, tidak turun kepada anak dan keturunan. Nombor 5, tidak menjadi teruk sampai depression, sampai kita kena dapat kemurungan, sampai kita bergaduh suami isteri, sampai kita kena buang kerja sebab kita tak boleh kerja. Jadi itulah fungsi saya hari ini, untuk nak share semua dengan kawan-kawan macam mana saya boleh baik. Itu saja, tidak ada yang lebih. Kalau siapa-siapa nak bagi bintang kat saya, bagilah bintang kat saya tu. Bintang tu ada bintang star tu, 1 bintang saya dapat 1 sen. Siapa nak bagi bolehlah bagi bintang. Hari tu saya dapat bintang 256 biji. Alhamdulillah. Kalau saya dapat bintang tu, dapatlah duit. Alhamdulillah. Siapa nak bagi bintang, bagilah ya. Okey, sambungan. Jadi personality itu boleh turun kepada anak. Bukan penyakit anxiety turun ke anak. Penyakit anxiety tidak turun kepada anak, tetapi personality boleh turun ke anak. Kalau saya, bapa saya type A, mak saya type A, bapa saya ada anxiety, mak saya anxiety, saya ada anxiety, adik-beradik saya 4-5 orang ada anxiety. 4-5 orang ada anxiety. Mak saya sampai sekarang kena makan ubat. Saya cuba rawat mak saya. Saya kata, mak, macam mana mak nak buat? Mak kena sibukkan diri. Dengar saya ajar macam mana mak nak kurangkan ubat mak tu. Kalau mak bangun petang, pagi-pagi, mak pergi sembang. Mak pergi sembang dengan kawan-kawan. Mak pergilah borak-borak, cerita pasal itu ke, cerita pasal ini ke. Jangan duduk sembang dengan bapak saya tu. Bapak saya suka mengacau mak. Bila dia mengacau mak saya jadi stres. Mak saya akan jadi stres, nanti dia akan datang anxiety dia. Jadi mak petang-petang mak pergilah sembang. Mak pergi borak, mak pergi mengumpat, mak pergi membawang, mak pergi buat itu, mak pergi buat ini. Mak pergi. Jadi bila mak buat sesuatu benda, mak akan terlupa. Faham? Jadi rawatan anxiety ni sebenarnya ada cara dia. Ada cara nak baik. Tunggu sekejap, jangan ke mana-mana. Saya akan ajar 1, 2, 3, 4. Sekarang saya nak cerita dulu macam mana dia boleh turun kepada anak. Selepas saya cerita macam mana dia turun kepada anak, macam mana nak mencegah, dan saya akan ajar macam mana kita nak merawat tanpa ubat. Okey? Jadi personality A, dia boleh turun kepada anak. Anak kita, ciri kita macam mana kita bertindak, anak kita akan terupa. Bukan anak-anak kita ikut muka saja tau. Dia ikut perangai. Dia akan kahwin mak dengan ayah, jadi dia akan ikut muka mak, perangai ayah. Macam tu. Dia akan turun perangai, cara pemikiran, cara bertindak, cara dia respon, cara dia berfikir, cara macam worriness ataupun thinking, kelajuan otak dan sebagainya ditentukan ataupun diturun kepada anak. Satu hari nanti, kalau anak kita terkejut, terjatuh, kena trauma, selalu terperanjat, selalu diceritakan benda yang menakutkan, pergilah sana ada hantu, pergilah situ, pergilah sini. Jadi anak-anak kita kalau selalu terperanjat, kalau selalunya kita duk cerita benda yang menakutkan kat dia, maka anak-anak itu akan jadi takut. Sama ada kita selalu jerekah dia, cikgu jerekah dia, kawan jerekah dia, jiran jerekah dia, mak pukul dia, bapa pukul dia, dia terkejut, dia baca buku yang menakutkan, dengar cerita yang menakutkan, kawan-kawan cerita yang menakutkan, maka anak tu mendapat sesuatu penyakit yang kita panggil anxiety juga, childhood anxiety saya panggil. Tak ada lagi dalam term saya yang panggil, sebab saya jumpa anak yang berumur 6 tahun. Saya cerita saya berjumpa dengan satu anak. Budak ini berumur 6 tahun. Mak dia datang berjumpa dengan saya. Doktor, anak saya setiap malam dia akan rasa saya lupa, 6 tahun. Dia rasa kakinya kebas sebelah kanan dengan sebelah kiri.
malam saja. Malam saja. Dia kebas sebelah kanan dan sebelah kiri. Malam saja. Lepas tu siang ada tak? Siang tak ada. Lepas tu saya tanya dia, waktu tengah tidur dia sakit tak? Tak. Pergi ke sekolah tak? Pergi. Anak tu pergi sekolah, tadika dia boleh melompat macam biasa, dia balik dia melompat macam malam saja dia kebas. Siang tidak. Lepas tu saya tanya kepada mak dia, pernah tak bawa anak pergi pasar malam? Pernah. Bawa anak pasar malam, pada malam tu anak tu kebas tak kebas? Saya bawa anak saya pergi pasar malam atau pergi bercuti, pergi berjalan, pergi malu waktu bercuti, anak saya pada waktu malam kalau berjalan, kalau pergi berjalan, kalau pergi pasar malam, tak ada kebas tak? Oh, terima kasihlah, Masya Allah, siapa yang bagi saya star 50 star tu, terima kasih banyak, saya dapat 50 sen. 50 star tu bermaksud 50 sen. Satu star tu 1 sen. 50 star tu 50 sen dolar. Jadi dapatlah RM4 tu kot. 50 sen. 50 sen kali dengan 4 berapa? RM4. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak siapa-siapa yang bagi saya bintang. Jadi anak ni, mak dia tak perasan bahawa anak dia tu sebenarnya cuba dapatkan perhatian. Dia rasa kebas bila dia malam, bila dia duduk saja dengan kebas kaki. Dia tidak ada rasa berdebar-debar, seram sejuk, jantung laju dan angin dan gastrik lagi. Anak yang 6 tahun tu, dia dah ada kebas setiap malam. Tetapi pada waktu dia pergi jalan pasar malam, dia pergi shopping, mak dia pergi holiday bawa dia tak kebas. Jadi anxiety tu bukan setakat berdebar-debar tau. Bukan setakat berdebar-debar ataupun sesak nafas ataupun angin ataupun loya ataupun nak muntah. Dia boleh melibatkan satu badan. Kita akan jadi satu simptom yang kita namakan, salah satu kita panggil psikosomatik, ataupun dia daripada psikologi menjadi kepada satu badan. Sebab apa? Sebab orang anxiety ni dia berpunca daripada otak belakang yang laju. Kita ada dua bahagian otak, otak depan dengan otak belakang. Otak depan ni adalah conscious mind, otak belakang adalah subconscious mind. Otak belakang ni kontrol jantung kita, pernafasan dan deri rasa. Otak depan ni adalah otak yang pemikiran, kita nak makan, nak mandi, nak berak, nak bawa kereta, nak pergi sana, nak kahwin dan sebagainya adalah otak depan. Okey, ini adalah abang, ini adalah adik. Jadi dua-dua tu adalah otak kita. Dua-dua ni kita yang punya. Cara pemikiran kita punya, personality kita yang punya. Apa yang berlaku kepada orang anxiety adalah otak belakang ni laju. Kita ada dua anak kan, anak depan, anak besar, anak nombor 1 dengan anak nombor 2. Anak-anak kita yang nombor 1 dengan nombor 2, mana yang laju? Mana yang menakal? Mana yang nakal? Yang adik ke yang abang? Yang kakak ke yang adik? Yang biasanya anak kita yang nombor 2 lebih nakal daripada saya. Ni abang ni abang ataupun kakak, ni adalah adik. Adik ni yang selalu kacau abang. Angin lah bang, loya, nak muntah, kembung, berdebar-debar, sesak nafas, nak mati, seram sejuk, habislah abang, matilah awak. Lepas tu apa lagi? Rasa, macam-macam rasa. Sebab dia kontrol dari rasa. Dari rasa, jantung, pernafasan, dari rasa. Okay? Sebab tu lah masa kita tidur, kita boleh menafas. Sebab Tuhan bagi jadi, Tuhan tu maha bijak, maha bijaksana. Dia jadikan otak kita ni yang bahagian belakang, otak brainstem kita ni, kontrol jantung, pernafasan dengan dari rasa. Sebab masa kita tidur, kita tak sedar, kita memang tidur. Kalau Tuhan jadikan jantung kita dikawal oleh otak depan, kita tidur, mati kita. Kita mesti mati. Jadi Tuhan tu pandai, dia bagi otak depan, otak belakang. Apa yang berlaku adalah orang anxiety ni, otak belakang ni laju sangat. Jadi macam mana kita nak baik? Macam mana kita nak baik adalah nombor 1 nombor 1, macam saya cakap tadi, kita kena terima kenyataan bahawa aku ada anxiety. Tak payahlah kita tulis kat Facebook aku ada anxiety. Tak payahlah kita buat Instagram cakap aku ada anxiety, tulis kat dahi kita aku ada anxiety. Tak payah. Saya Dr. Mansur, saya cakap kat orang ramai sebab apa? Saya nak beritahu bahawa saya ada anxiety. Sebab kalau saya tak beritahu, semua orang takkan percaya dengan saya. Kalau saya tak kongsi, saya pernah membaca, saya pernah merawat pesakit anxiety dan saya pernah merasai apa yang kawan-kawan tengah rasa, berdebar, seram sejuk, nak mati, rasa itu, rasa ini, semua tu adalah benda tu real. Orang ada anxiety ni bukan tipu. Dengar apa yang kita rasa tu adalah benar-benar sesak nafas, benar-benar jantung laju, benar-benar rasa kebas, benar-benar rasa seram sejuk, benar-benar rasa imbalance, benar-benar rasa semua benda tu adalah real. Angin kembung loya tu adalah real, bukan tipu. Bukan tipu. Kalau orang cakap awak ni tipu, main-main saja. Tak. Dia cakap kat isteri dia, awak ni main-main lah, saya sajalah. Tak, bukan main-main. Memang orang anxiety rasanya betul. Tetapi bukan disebabkan oleh paru-paru, jantung ataupun usus, tetapi disebabkan oleh CPU kita ataupun pusat prosesan data kita di belakang sini, di bahagian otak belakang kita yang proses dari rasa.
Kan CPU kan, kita ada CPU kan, komputer kan ada CPU, ada mouse, ada monitor. Kalau CPU kita rosak, maka kita akan dapat simptom kat perut. Tetapi bila diteropong, bila di scan, bila dibuat ECG, semua normal. Sebab bukan jantung kita rosak. Jantung kita tak rosak, otak belakang kita rosak. Otak belakang kita, kat otak belakang kita, bahagian deri rasa kita rosak. Bukan gila. Gila ni di depan. Orang anxiety bukan gila. Walaupun kita dirawat oleh pakar anxiety, pakar psikiatrik, tapi kita bukan gila. Kita tak ada masuk dalam kategori gila. Please, orang anxiety ataupun panik bukan gila, okay? Dia walaupun dirawat oleh pakar psikiatris, jangan takut, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar psikiatris, sebab doktor pakar psikiatris memang merawat anxiety, itu saja. Tetapi orang yang CPU yang kita rosak tu bermaksud otak belakang kita laju, bukan jahanam. Otak kita tak jahanam. Otak orang anxiety sangat bijak, sangat laju, sangat cerdik, sangat bijak, sangat intelligent, sangat laju. Dia tak berhenti. Dia laju gila ni. Jadi orang ada anxiety ni, otak belakang dia yang mengganggu otak depan. Bila kita tidur, bila kita sedang tidur ataupun tengah busy ataupun tengah fokus, tengah shopping, tengah jalan, tengah sibuk, otak depan ni tengah sibuk, otak belakang tak boleh ganggu. Bila abang ni sibuk, adik tak boleh ganggu. Bila abang ni tengah busy, tengah tidur, adik tak boleh ganggu. Faham? Jadi kalau sekiranya, sebab tu lah orang anxiety masa dia tidur dia sihat. Sebab otak depan tutup. Bila dia buka je mata, anxiety dia datang. Faham? Jadi kita kena tahu dulu anxiety tu apa. Nak baik, kena tahu dulu anxiety tu apa. Yang saya sedang cerita ni, saya yang sedang explain satu persatu ni adalah supaya saya dengan kawan-kawan semua, saudara-saudara saya semua ni, kira saudara semualah, sama-sama, sama ada kita agama apa sekalipun, agama mana kat mana sekalipun, kita sama-sama, kita sebagai manusia ada potensi untuk mendapat anxiety sekiranya kita mempunyai personality. Yang kedua, kita ada trauma. Yang ketiga, kita tak tahu bahawa kita sedang ada anxiety. Kita tercari-cari apakah penyakit kita, tak jumpa-jumpa. Makan ubat satu karung tak baik-baik. Sebab kita bukan penyakit sistem, tetapi penyakit CPU kita laju sangat. Jangan risau, boleh dirawat. Kalau sekiranya kawan-kawan semua ada kereta Ferrari, walaupun kereta Ferrari itu laju, tetapi kereta Ferrari itu ikut kita yang drive dia. Sampai kat tol, kita berhenti, kita tekan minyak, nak parking, kita parking. Jadi kita nak rawat diri kita, nombor satu, terima kenyataan. Dah dicek dah semua, kita kata aku ada anxiety. Nombor dua, dah terima kenyataan. Jangan banyak songel, jangan banyak soal, jangan banyak tanya, jangan teringat dan baca dan cerita dan dengar dan Google dan tengok YouTube pasal benda-benda yang menakutkan, benda-benda yang scary, sejarah-sejarah yang menakutkan, sejarah-sejarah yang sedih. Jangan ingat semua, delete semua. Nombor tiga, nak baik, kena sibukkan diri. Kita kena cari sesuatu benda dengan yang kita suka buat. Sibukkan diri. Jangan bagi can adik ganggu abang. Jangan biarkan adik ganggu abang. Jangan biarkan otak kita yang belakang ni, pusat diri rasa, mengganggu otak depan. Kita sibukkan diri kita, buat sesuatu benda. Okay? Contoh, saya bagi contoh. Jangan ke mana-mana, saya nak bagi contoh. Kita ada anxiety kat mana? Ada orang dalam kereta, ada orang kat rumah, ada orang sebelum tidur, ada orang kat office, ada orang sedang jalan, ada orang sedang tengok TV. Tempat, ada orang kat padang, ada orang sedang jogging. Jadi tempat kita serangan anxiety atau panic attack berbeza-beza. Di tempat-tempat yang berbeza-beza, dia akan datang tempat simptom yang berbeza-beza. Okay? Jadi kita kena tahu, dah kita tahu tadi kita kena sibukkan diri. Yang keempat, kita kena plan. Kat mana selalu anxiety kita ada? Kat mana? Kat rumah. Kalau kat rumah, apa benda kita nak buat? Nak membaca ke, nak bersembang ke, nak berborak ke, nak mengaji ke, nak berzikir ke? Okay? Kita kena plan apa benda yang kita nak buat supaya otak kita nak tengok Facebook ke, nak main game ke, nak tengok Instagram ke. Kita kena plan. Yang kelima, kita kena fokus. Itu penting kena fokus. Kalau kita buat sesuatu benda, kita tak fokus, tak boleh. Contoh, saya bagi contoh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada orang zikir, dia berzikir, dia baca Quran, dia baca Quran, dia baca Quran, dia baca Quran, dia berzikir, subhanallah, subhanallah. Tetapi dia tetap datang anxiety. Tahu kenapa? Sebab dia tak fokus. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia duduk subhanallah, tapi mata kepala dia kelain. Dia tengok TV, otak dia melayang. Dia tengah kerja, otak dia melayang. Dia tengah berjalan, buat motor, otaknya melayang. Dia tengah buat kereta, otaknya melayang. Otak tak boleh melayang. Orang yang ada anxiety, kalau nak baik, kena fokus. Busykan diri, ready, fokus. Jangan
Jangan tak fokus. Kalau kita ready tu kena ready lah. Kalau jadi kat padang nak buat apa, kalau jadi kat rumah nak buat apa, kalau jadi kat tempat kerja nak buat apa, kalau jadi atas motor nak buat apa. Kita kena planning. Sebab kalau jadi atas motor tak boleh masak, takkan nak bersembang atas motor kan. Kalau kat rumah pergi bersembang ke, ajak suami berjalan ke, ajak suami ni ke. Saya ada passion saya tahu buat macam mana. Dia telefon wife dia daripada office sampai ke rumah, beribu-ribu bil elektrik dia. Sebab bila dia bawa, dia telefon, hello abang balik kerja dah ni, dia telefon lah, dia letak hands free, telefon wife dia. Setiap hari pergi dengan balik, dia telefon wife dia. 4 tahun dia jumpa dengan saya. 4 tahun. Saya kata kat dia, encik, nama apa? Saya lupa. Lelaki. Encik, awak ada anxiety. Nama apa? Nama saya lupa nama dia. Awak ada anxiety? Tak, doktor. Dia tak percaya. Lepas 4 tahun baru dia jumpa dengan saya. Saya kata, awak buat tu, bercakap dengan wife setiap pagi sampai petang, berumah, rumah pergi ke office pergi ke rumah tu, sebenarnya adalah fokus. Awak cuba divertkan otak ke lain dan fokus, maka awak akan baik. Okey? Divertkan otak, busykan diri, ready dengan fokus. Itulah cara rawatan saya. Saya buat apa? Saya sibukkan diri saya. Kalau saya rasa macam tak tentu arah, saya rasa macam nak mati, saya rasa seram sejuk, saya rasa berdebar-debar, saya rasa macam sesak nafas tu kan, saya akan divertkan otak saya pegang phone, saya edit video, saya main game, saya posting, saya jawab message, saya buat posting IG, saya main game, saya betul, saya busykan diri tengok passion, saya buat live, saya bersembang dengan staff, saya bersembang dengan wife, saya bersembang dengan anak. Saya tak bagi peluang langsung otak saya kosong. Kalau saya kosong, benda tu akan masuk. Bila otak kita kosong, benda tu akan masuk kacau. Jadi kalau kita nak baik, kalau kita nak rawat anxiety, jangan biarkan otak kita kosong. Nombor 2, jangan overthinking. Jangan teringat-ingat balik. Macam kita teringat-ingat balik, jangan bagi can. Jangan bagi can otak kita, badan kita, abang ni dipengaruhi oleh adik. Jangan biarkan badan kita ini dipengaruhi oleh semua perasaan-perasaan tu. Okey, dan jangan banyak soal. Kalau anda soal, dia akan teringat balik. Jangan soal, sibukkan diri. Lepas tu kita kena dapat support. Yang kelima, yang keenam, kita kena dapat support, iaitu kita kena beritahu dengan husband kita, kita kena beritahu dengan wife kita, kita kena beritahu dengan kawan kita yang terdekat, bercerita, aku sebenarnya ada anxiety. Cara rawatan aku adalah, kalau sekiranya aku datang simptom aku ni berdebar angin, nak rasa nak mati ni, aku kena bersembang dengan kau, aku kena bercakap ataupun buat sesuatu benda supaya aku lupa. Jadi husband akan faham, oh ya ke? Okey, tak apa. Sayang jangan risau. Kalau sayang datang sebab berdebar tu, jom kita pergi jalan, jom kita pergi minum, jom kita pergi melepak, jom kita pergi buat itu, jom kita pergi buat ni. Jadi husband akan faham. Ataupun kalau husband jadi, isteri akan faham, ataupun kawan akan faham, ataupun majikan akan faham. Dia akan faham. Sekiranya dia tengok majikan, anak staff dia jadi tu, dia faham anxiety tu datang. Macam tu. Jadi kawan-kawan se-office, sepejabat pun akan faham, oh anxiety kau datang kan. Okey, jom kita sembang, jom kita borak, jom kita jalan, jom kita main-main. Jadi dia akan terlupa. Faham tak? Jadi cara rawatan anxiety yang saya buat adalah sibukkan diri, jangan bagi teringat semua benda yang kita rasa tu. Nanti dia akan baik. Okay. Tapi soalannya, doktor, bila bolehkah baik? Sebenarnya anxiety ni boleh dirawat dan boleh dikurang jadi macam baik, tetapi kita tak boleh baik 100%. Dengar saya ulang sekali lagi, anxiety tak boleh baik 100%. Sebab apa? Sebab kita memang diberanakkan macam ni. Otak kita memang diberanakkan laju, otak kita memang cepat susah hati, cepat risau, cepat fikir banyak, tak boleh serabut. Memang otak kita memang diberanakkan macam tu. Cumanya, cuma kita boleh kurangkan. Abang nak ubat titik mata kami, jangan lupa, okey? Buat sakit mata Ubat titik mata. Okey, buat titik mata. Ya, ambil sekejap lagi. Okey? Bye. Okey, bye. Jam saya boleh cakap. Siapa nak jam cakap? Saya ada 2 jam. Macam tu. Kenapa saya ada 2 jam? Sebab ini adalah minat saya. Saya akan buat sesuatu benda yang saya minat, supaya saya boleh lupa semua benda masalah-masalah saya. Saya ada masalah kewangan, saya ada masalah bisnes, saya ada masalah family, saya ada masalah staff yang degil, saya ada masalah komplain, saya ada masalah dengan KKM, saya ada masalah macam-macam. Setiap orang ada masalah. Tapi apa yang kita buat adalah kita kurangkan. Jangan fikir masalah, kita buat sesuatu benda yang kita happy. Kita buat benda yang kita happy, nanti kita akan terlupa semua masalah. Faham? Jadi kalau kita ada anxiety, jangan sedih-sedih, jangan risau-risau, jangan fikir-fikir, jangan rasa sedih macam kita ni tak boleh baik. Sebenarnya ramai, beribu-ribu kawan-kawan saya yang bersama dengan saya sekarang, 500 orang ni. Sikit kawan-kawan kita sebenarnya kat luar sana yang kawan anxiety, kawan-kawan saya yang semua dengan kita ni, ramai sangat orang anxiety. Muda tua semua ramai, sangat-sangat ramai. Jangan frust, jangan kecewa.
boleh baik. Ramai dah baik. Pesakit saya kan, ramai yang dah baik. Tahu tak kenapa saya buat live cerita pasal anxiety? Sebab saya tak mampu. Saya tak mampu nak jumpa pesakit anxiety setiap hari. Sebab saya, nombor satu, saya tak ada ubat. Saya tak kena konsult dengan berkejam-kejam. Jadi bila saya bercakap dengan kawan-kawan semua ni dengan bahasa yang paling mudah, dengan penjelasan yang paling mudah, dengan yang mudah kita faham, insya-Allah kawan-kawan semua saya doakan, saya, mak saya, adik-beradik saya, kawan-kawan semua baik. Jangan give up. Jangan putus asa. Sebab kalau kita tak rawat diri kita, dia akan melibatkan hubungan kita dengan suami. Suami akan jadi frust dengan kita. Dia akan tengok kita sedih. Dia akan tengok kita tak entuara, debat tak entuara, bawa pergi hospital. Tiap-tiap malam pergi hospital. Kecemasan ni kiranya tiap bulan dia 3-4-5 kali pergi kecemasan. Tak henti-henti pergi kecemasan. Faham? Jadi suami kita jadi frust. Awak ni tak ada kerja lain ke? Nak pergi hospital kan doktor dah cakap tak ada apa-apa. Doktor dah buat ECG. Tapi saya berdebar-debar bang. Abang tahu tak saya berdebar-debar, saya rasa nak mati. Abang tahu apa? Abang ingat saya tipu ke bang? Dah bergaduh. Bergaduh suami isteri macam tu kan? Macam tu. Jadi suami tak faham. Isteri pula tak tahu dia sakit apa tahu. Jadi dia akan melibatkan pergaduhan dan boleh menyebabkan perceraian. Ada juga yang sakit kan. Bila sakit kan, selalu bila kita sakit kita tak dapat pergi kerja kan. Ada yang takut naik bas, ada takut naik kereta, ada takut nak jumpa orang ramai, ada takut dengan kawan-kawan. Jadi last sekali kena buang kerja. Penyakit anxiety ni boleh sampai kena buang kerja. Bila kena buang kerja, jadi depressed, ekonomi akan jadi masalah. Jadi bila kita tak rawat anxiety ni, dia akan jadi lama-lama jadi kemurungan. Dia akan jadi depression, jadi mild depression, akan jadi moderate depression, dia akan jadi severe depression, sampai dapat hallucination, dapat visual hallucination, dapat auditory hallucination, dengar suara bunuhlah diri, macam tu. Jadi anxiety ni kalau tak dirawat, bukan setakat masalah family, masalah tempat kerja, ekonomi, masalah kemurungan kan, boleh menyebabkan suicidal attempt, suicidal idea dan sebagainya. Dan juga yang penting kita kena ingat, anxiety ni boleh turun kepada anak lihat, anak tengok, anak dengar, anak rasa. Saya bagi contoh. Nak tengok contoh? Okey. Anda berjumpa dengan saya, Dr. Man. Anda datang berjumpa dengan saya, anda tengok anda sedang berdarah kaki dengan tangan. Anda jumpa dengan saya panik. Saya tengok, alamak darah. Alamak, baring. Saya tak tahu nak buat apa. Faham? Bila sekiranya anda panik, anda takut, dia akan menyebabkan pesakit tu menjadi takut. Pesakit tu akan menjadi tak percaya. Penyakit tu akan jadi panik. Orang yang sakit tu bila tengok doktor panik, dia akan lagi teruk. Sebab itulah kalau kita jadi majikan, kita kena kuat sebab dia mempengaruhi pekerja. Kalau sekiranya menjadi suami, kita kena kuat sebab dia mempengaruhi isteri. Sekiranya kita menjadi ibu, kita kena kuat sebab dia mempengaruhi anak. Sekiranya kita cikgu, kita kena kuat sebab dia mempengaruhi anak-anak murid. Faham? Sekiranya kita ketua-ketua kerajaan, kita kena kuat sebab dia mempengaruhi rakyat. Sultan sebagainya kena kuat dan stabil. Dia baru dia mempengaruhi rakyat. Faham? Jadi kalau kita lah seorang ibu, kita lah bapa, dan kita boleh menyebabkan anak kita juga mendapat anxiety. Sebab apa tahu? Sebab anak-anak tengok, anak-anak lihat macam mana kita kan. Kalau kita takut, maka anak kita akan takut. Kalau doktor takut, pesakit pun akan jadi takut. Faham tak? Jadi kalau maknya takut, anak akan menjadi lebih takut. Sebab tu kita kena kuat kan. Jadi kalau kita lah seorang yang ibu, kawan-kawan saya yang selalu tanya soalan yang pasal takut nak mati, kalaulah kita sedang takut, sedang rasa nak mati, anak kita ketika tu sedang digonggong oleh anjing kan, kita sedang rasa macam ketakutan, anak kita sedang digonggong oleh anjing. Anda nak pergi tolong anak ke? Anda nak kata saya tak boleh tolong sebab saya tengah panik? Anda akan pergi lari sebab menolong anak, sebab anak tu sedang kecederaan, anak tu sedang dilarikan oleh anjing. Kita menjadi kuat sebab orang lain. Saya menjadi kuat untuk pesakit saya menjadi kuat untuk anak isteri saya, untuk mak saya, untuk keluarga saya, untuk pesakit saya. Jadi anda kena kuat untuk family anda. Contoh saya bagi seorang ibu yang sedang demam panas, suaminya balik nak makan, anaknya lapar. Anda ibu-ibu, kawan-kawan sekarang yang seorang ibu, anda 400-500 orang. Kalau anda ibu, anda demam panas, suami dengan anak balik nak makan, anda nak bangun masak ke? Anda kata saya tak larat nak masak? Cuba jawab kat saya. Cuba jawab. Anda ibu, demam panas, sakit kepala, migraine, tak larat. Anak balik lapar. Suami balik kerja lapar. Anda nak bangun masak ke tak nak masak? Cuba cakap. Nak masak ke tak nak masak? Ke nak cakap? Nak cakap kata abang saya sakit kepala tak nak masak, pergi beli lantak kau sendiri.
Saya garanti 99% seorang wanita, seorang ibu akan bangun masak untuk bagi makan suami dia, untuk bagi makan anak dia. Walaupun dia sedang sakit, walaupun dia sakit nak mati pun dia akan bangun masak untuk suami dia, untuk anak dia. Dia tidak masak untuk dia. Dia tidak masak untuk dia makan sebab dia sedang sakit. Dia tak masak untuk diri dia, tapi dia masak untuk anak dengan suami dia. Dia kuat untuk siapa? Dia kuat untuk anak dengan suami dia. Saya kuat untuk siapa? Saya kuat untuk kawan-kawan semua. Saya cakap ni dah 1 jam kan. Saya kuat untuk anda semua, kawan-kawan semua. Kepada kawan-kawan semua. Suami anda kuat untuk isteri, isteri kuat untuk anak, isteri kuat untuk suami, cikgu kuat untuk anak murid. Faham? Majikan macam saya, bos terpaksa kena kuat untuk maintainkan staff dia dan bagi gaji. Faham? Jadi kalau setiap kita ada tanggungjawab masing-masing. Ibu ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab untuk suami, suami ada tanggungjawab untuk isteri, kita ada tanggungjawab untuk anak kita. Kita kena kuat. Jangan duk komplain pada anxiety tu. Jangan duk cerita anxiety tu, saya sedih lah, saya sakit kepala lah, saya berdebar-debar lah, saya tak tentu arah lah. Jangan komplain. Kalau kita komplain, kita cerita pasal penyakit, kita teringat. Kalaulah sekiranya anda berkawan dengan seorang yang bernama Ahmad, bercinta dengan Ahmad, kalau nak melupakan Ahmad, anda kena pergi berkahwin dengan seorang yang bernama Mansur. Bukan duk cerita pasal Ahmad. Duk Ahmad. Tak boleh lah, saya duk teringat Ahmad lah, Ahmad tu jahat lah. Tak boleh. Anda kena divertkan kepada Mansur, bercinta dengan Mansur, berkahwin dengan Mansur, beranak pinak dengan Mansur. Maka Ahmad tidak ada lagi dalam hidup anda. Sebab itulah kalau kita bercinta, kalau kita nak melupakan seseorang, jangan cuba melupakan seseorang. Kalau kita bermasalah, jangan cuba menyelesaikan masalah. Anda akan berjumpa masalah tu tak henti-henti. Perkataan Ahmad tu akan ada dalam hidup anda selama-lamanya. Anda kena divert kepada Mansur dan busykan diri dengan Mansur dan fokus dengan Mansur dan bersedia dan ready dengan Mansur. Ingat rawatan anxiety adalah divertkan diri anda daripada penyakit, busykan diri, bersedia dan fokus. Cuba ulang, cuba tulis. Divertkan diri anda, busykan diri, bersedia dan fokus. Anda akan baik. Kalau tak bersedia, tak boleh. Kita kena bersedia, kita kena tahu bersadu bila jadi. Macam tu. Dan seterusnya, jangan banyak songel, jangan banyak soal, jangan banyak tanya. Bersabar banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, berselawat banyak-banyak, bertaubat banyak-banyak. Okey? Sebab kita selalunya mengadu, kita selalunya mengeluh. Bila kita sakit, kita mengeluh. Saya tak sukalah dengan Ahmad ni. Tak suka dengan Ahmad ni. Ahmad ni punya pasal lah dulu ni. Kalau tak macam tu, aku dah lama kahwin. Macam tu. Faham? Jadi jangan cerita dan jangan mengeluh. Kita kena bahagia. Carilah kebahagiaan dengan apa yang kita suka. Bahagia berjalan, bahagia bersembang, bahagia bekerja, bahagia bersuami, bahagia beristeri, bahagia beranak, bahagia pergi masjid, bahagia baca Quran, bahagia zikir. Bahagiakan diri anda. Bila anda bahagia, maka kita terlupa dengan ditembur benda yang kesedihan, dengan semua penyakit. Itulah konsep dia. Jangan cerita dan jangan ingat pasal penyakit. Sibukkan diri anda. InsyaAllah anda akan bahagia dan tenang dan tidak ada risau. Kalau sekiranya risau tu datang sedikit, jangan panik, jangan gabra, jangan marah, jangan susah hati, jangan macam mengeluh. Tak payah. Itu normal. Sebab saya pun anxiety kadang-kadang dia jadi. Kadang-kadang jadi. Kalau anda nak tahu, saya punya anxiety datang bila nak tahu? Bila mata saya juling macam ni. Bila mata saya juling macam ni, nampak tak mata saya juling? Kalau mata saya juling macam ni, maksudnya otak saya sebelah ke sana, sebelah ke sini. Pemikiran saya berada ke anda sebelah, ke sana sebelah. Masa tu saya sedang lost focus. Saya lost focus, saya akan tanya patient 3 kali. Saya sebagai seorang pesakit, saya juga lost focus. Saya ada anxiety, saya lost focus masa pesakit. Saya akan tanya pesakit 3 kali. Cik demam. Lepas tu saya lupa tau. Aku dah tanya ke belum demam makcik ni? Makcik tak demam kan? Soalan kedua saya ubah. Lepas tu saya sembang-sembang, makcik ni aku tanya demam ke belum? Makcik tak makan ubat demam lagi kan? Sebenarnya soalan ni pasal demam je, tapi saya terlupa tau. Saya sendiri anxiety, saya terlupa. Orang yang ada anxiety selalu lost focus, selalu berkhayal. Kita boleh berkhayal. Orang yang ada anxiety boleh berkhayal. Doktor, seorang orang anxiety boleh berkhayal tak? Orang anxiety boleh berkhayal, tetapi
Khayal sesuatu benda yang positif. Nak buat makan, nak buat minum, nak buat bisnes, nak pergi jalan, nak bawa anak pergi jalan, nak pergi jangka raya sana, nak beli barang emas 4 kilo. Dia boleh berkhayal, tetapi khayal benda-benda yang menyeronokkan dan positif. Tak boleh berkhayal pasal penyakit, tak boleh khayal pasal benda yang sedih, tak boleh khayal pasal sejarah yang menyedihkan, tak boleh khayal. Semua benda tu tak boleh khayal. Gitu. Faham tak? Saya tak boleh baca lah komen-komen tu. Saya nampak kawan-kawan semua naik. Okey, saya nampak kawan-kawan naik. Faham tak macam mana? Okey. So jadi tips saya dah bagi Tip pertama, nombor 1, tips saya ulang sekali lagi, orang ada anxiety ni, nombor 1, kita kena terima kenyataan bahawa aku ada anxiety. Tetapi sebelum menerima kenyataan itu, pergi berjumpa dengan doktor dulu, cek dulu badan, cek semua badan dulu, pastikan bahawa kita tidak ada penyakit-penyakit yang dalam sistem badan kita. Selepas doktor cek semua normal, lepas tu kita dah tahu dah dia berlaku, iaitu pada waktu siang saja, waktu kita sibuk tak jadi, tidur tak jadi, waktu kita busy tak jadi, maka kita tahu itu adalah anxiety. Simptom-simptom dia memang banyak, tapi ramai orang tak boleh terima kenyataan. Dia tak yakin, dia tak kata aku ni anxiety, matilah aku rasa bukan anxiety ni. Sampai bila pun tak baik, sebab dia tak boleh terima kenyataan. Terima kenyataan dulu bahawa aku ada anxiety, then baru kita boleh baik. Cara dia adalah, tip nombor 1 adalah divertkan pemikiran anda. Bila kita rasa something, rasa berdebar, rasa sesak nafas kan, tak payah nak tarik nafas lah. Tarik nafas tu mengarut je. Lagi you tarik nafas, lagi gabra, lagi panik. Tak payah. Pusingkan diri, mencari sesuatu benda, buat satu benda yang seronok, yang busy, main ke, jalan ke, lepak ke, kita buat. Lepas tu, nombor 1 divert, nombor 2 busykan diri, nombor 3 bersedia, bersedia dengan apa benda, kat mana kita nak jadi anxiety kita tu, kat mana kita tahu apa benda kita nak buat. Kita ada checklist. Dalam kereta kita nak buat apa? Telefon wife, menyanyi, dengar radio, tengok orang sebelah, lepas tu buat apa? Berlumba. Lagi tu berhenti tepi jalan, ikut, kita boleh buat apa benda yang kita suka, yang kita minat. Nombor 4, kena fokus. Fokus otak tu, tolong fokus. Kalau nak bercakap dengan wife, fokus dengan wife. Kalau nak main game, fokus dengan game. Kalau nak baca Quran, fokus dengan baca Quran. Kalau nak baca zikir, tolong fokus dengan zikir. Yang kelimanya, kena prepare, kena ajak support, kena dapatkan support daripada family member, daripada wife, daripada husband, daripada majikan, daripada kawan dan sebagainya. Okay, right. Nombor 6, kena jangan ulang dan bercerita benda-benda yang lama. Okay, faham Allahu Akbar. Penat betul tu, makan, tarik nafas, lagi bertambah. Kalau anda lagi tarik nafas, sesak nafas, anda lagi sesak nafas, lagi kontrol, lagi sesak nafas. Tak boleh. Kalau anda sedang sesak nafas dengan amat, anda tak boleh cuba kontrol amat tu, sebab amat tu ada dalam kepala otak. Divertkan kepada Mansur, kepada Abu, kepada orang lain. Divert. Siapa-siapa yang kata kontrol breathing technique tu mengarut. Saya dah cuba buat dan mengarut, sebab saya lagi kontrol, lagi sesak nafas, lagi nak pingsan. Mengarutlah semua, sebab kita masih duk fikir tentang pernafasan kita. Lupakan pernafasan tu, buat benda lain. Pergi sembang, pergi borak, sibukkan diri, pergi enjoy, pergi solat, pergi sembahyang, pergi baca Quran, pergi berkawan, pergi enjoy life, pergi buat sesuatu benda yang seronok. Anda buat benda yang seronok, anda akan happy, anda akan lupa semua kesedihan, semua kepenatan, semua benda akan hilang. Faham? Sekarang apa yang saya buat dengan live, dengan Facebook, dengan page saya ni adalah enjoy life lah. Saya busykan diri saya dengan kawan-kawan semua. Lagi habis saya sembang dengan mak saya, bini saya, telefon dengan mak saya. Saya tak bagi can. Dalam kereta pun saya buat video. Saya tak bagi can langsung. Saya menyanyi, saya borak, saya sembang, saya tu. Saya tak bagi can. Saya tak bagi can langsung, otak saya dipengaruhi. Okay? Alright, dah pukul 10.45. Besok kita bercuti kan? Alright, kalau ada soalan-soalan, siapa yang bagi saya bintang 5 star, 50 bintang tu, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda murah rezeki. Bagi saya 50 sen lah. 50 sen tu RM2 kali 4. Saya dapat RM2 malam ni. Kalau kawan semua rasa macam nak bagi saya sumbangan, nak bagi saya bintang, boleh bagi saya bintang. Satu bintang tu bersamaan dengan 1 sen. Malam ni saya dapat 50 sen. 50 sen tu dapatlah RM4. Alhamdulillah, live saya pada malam ni dapat RM4. Tuhan bagi saya rezeki malam ni RM4. Facebook bagi saya RM4 malam ni. 50 bintang. Kawan tu siapa bagi tak tahu, nanti saya ucapkan terima kasih lagi ya. Yang bagi kat saya 50 bintang, Nur Izlan Zulkifli. Terima kasih banyak-banyak Nur Izlan, Nur Izian. Nur Izian, nanti saya PM. Kalau Nur Izian nak tanya soalan-soalan, saya akan jawab Nur Izian punya PM direct, saya akan jawab.
Tak apa, bagi saya bintang, nanti saya akan PM direct, saya akan tanya soalan. Boleh saya tanya soalan? Okey, 50 sen pun berbaloi. Alhamdulillah, rezeki banyak. Rezeki. Okey, jom. Jadi akhir sekali pada malam ni, selamat bercuti pada hari esok. Selamat menyambut Hari Malaysia. Jadi saya nak mengajak kawan-kawan semua membaca kita Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada arwah ibu kita, bapa kita, isteri, suami kita, anak-anak kita, saudara mara kita. Jadi kita sama-sama membacakan kita Al-Fatihah untuk disedekahkan, dan mudahan majlis ilmu kita pada malam ni diterima oleh Allah Subhanahu Taala sebagai majlis ilmu yang diberi keberkatan dan juga dapat pahala. Walaupun kita sembang-sembang pasal anxiety kan dapat pahala. Orang kata pahala tu baca Quran, orang kata pahala tu semayang, orang kata pahala tu sedekah. Tapi orang lupa sebenarnya majlis ilmu tu dikira sebagai satu amalan yang boleh diberi ganjaran, di mana malaikat-malaikat ni akan bertindih-tindih, bertimbun-timbun sampai ke langit mendoakan orang yang berada di dalam majlis ilmu. Walaupun kawan-kawan semua berada di seluruh Malaysia, di seluruh Indonesia, di mana Brunei, di mana saja overseas kat sana, ada kawan saya Mexico, Dubai, semua ada pada malam ni. Kita akan diberi pahala dan juga ganjaran di dunia akhirat. Jom kita baca ulum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi alhamdulillah, yang mana yang baik, yang benar tu, yang betul datang daripada Allah SWT. Yang mana ilmu yang baik tu semua Allah Ta'ala yang gerakkan lidah saya untuk saya berkata-kata. Tidak ada satu pun kebaikan saya, tidak ada satu pun kemahiran saya, tidak ada satu pun kepandaian saya, kepakaran saya, melainkan apa yang keluar yang betul tu, yang baik tu untuk kebaikan kita semua tu adalah Allah yang gerakkan lidah saya. Yang mana yang salah tersasul, kemungkinan saya ni bukan doktor pakar, saya tak pandai, tersasul, salah ilmu dan sebagainya. Saya minta ampun, saya minta maaf sebab kesalahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah esok-esok lusa saya akan jumpa live lagi ya. Saya akan beritahu awal paginya apa tajuk. Okey, mudah-mudahan boleh sama-sama kita manfaat, boleh share-share. Okey, kita jumpa lagi. Selamat bercuti dan selamat malam. Okey, siapa-siapa nak bagi bintang boleh bagi bintang nanti ya. Terima kasih banyak, saya tak sempat jawab soalan-soalan semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, be strong, be strong. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Selalu sebut orang anxiety, kita sebut aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Aku dah baik, aku dah kuat, aku dah sihat. Sebut selalu. Okay? Aku kena kuat sebab untuk suami aku kena kuat untuk anak aku kena kuat untuk generasi aku kena kuat untuk pesakit aku kena buat kuat untuk staff aku, semua kena kuat. Okay? Be strong, jangan give up, jangan putus asa, jangan google benda yang bukan-bukan, jangan dengar bukan-bukan, jangan memory benda yang bukan-bukan. Okay? Ingat saya pesan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bercuti.